Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Syafiqah binti Nur Amin, nombor matrik A19331 dari kelas EPPE 3033, Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Tajuk tugasan kumpulan saya ialah peranan kerajaan dalam memacu perkembangan ekonomi. Saya akan membentangkan tentang kumpulan Keynesian dan kumpulan Jerman. Mengikut teori Keynes, permintaan wang ialah apabila masyarakat memegang wang tunai. Masyarakat akan meminta wang tunai untuk 3 tujuan, iaitu untuk urus niaga, awasan dan spekulasi. Okey, bagi tujuan urus niaga, jumlah wang yang dipegang oleh masyarakat ialah bergantung pada tingkat pendapatan. Oleh itu, semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggilah permintaan untuk tujuan urus niaga. Sebagai contoh, individu yang bekerja sebagai engineer yang memiliki pendapatan tinggi lebih tinggi dalam meminta untuk tujuan urus niaga berbanding individu yang bekerja sebagai petani yang mempunyai pendapatan rendah. Okay, seterusnya, bagi tujuan awasan ialah masyarakat yang meminta wang untuk tujuan membayar bil yang di luar jangkaan ketika kecemasan. Sebagai contoh, bagi sektor isi rumah membayar bil di hospital. Bagi sektor firma ialah firma akan membaiki segala peralatan yang rosak, terutamanya ketika musim banjir dan sebagainya. Okey, iaitu seterusnya, awasan ini juga bergantung pada tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggilah permintaan terhadap wang untuk tujuan awasan. Okey, ayat sekali ialah bagi tujuan spekulasi. Spekulasi ini bergantung kepada kadar bunga. Apabila kadar bunga rendah, harga bond secara ratanya akan menjadi mahal dan spekulator akan menjual sebahagian bond untuk mendapatkan keuntungan. Okey, selaras dengan teori ekonomi, apabila kadar bunga rendah, harga bond secara ratanya akan menjadi mahal dan spekulator akan menjual bond untuk dapat keuntungan. Maka penawaran wang akan meningkat, permintaan akan beralih ke kanan, kuasa beli akan meningkat, pendapatan negara akan meningkat dan sekaligus akan merancangkan pertumbuhan ekonomi negara. Okey, kumpulan Jerman ialah kekalahan Jerman kepada Perancis menyebabkan pemerintah Jerman cuba untuk membangunkan negara ini melalui pendidikan. Masa pemerintahan Raja Frederick, kerajaan mengambil alih pentadbiran sekolah. Pada tahun 1763, Raja Frederick mengumumkan bahawa kanak-kanak wajib sekolah berusia 5 tahun hingga 14 tahun. Okey, pada akhir abad ke-18, lembaga sekolah ditubuhkan untuk melancarkan kawalan pusat di sekolah-sekolah menengah tinggi di Prussia. Okey, kesimpulannya ialah perkembangan dasar pendidikan di kerajaan Jerman telah membentuk sistem pendidikan kebangsaan pada akhir abad ke-19. Dengan kata lain, bagi usaha untuk memastikan melahirkan pelajar yang cemerlang, para pendidik perlu dilatih untuk menjadi seorang guru yang berwibawa dan cemerlang. Kumpulan marginalis telah bermula sejak tahun 1871, di mana Jevon dan Menger telah mencetak buku yang berpengaruh mengenai teori utility suite. Edward Carnot, Julius Dupit di Perancis dan Johann von Sunden di Germany merupakan pengasas zaman marginalis. Kumpulan marginalis ini akhirnya mendapat sebahagian daripada ekonomi neoklasik atau dikenal sebagai mikroekonomi contemporary. 100 tahun selepas bermulanya revolusi industri, masalah ekonomi dan sosial serius masih tidak dapat diatasi, walaupun produktiviti meningkat dengan dramatik dan taraf kemiskinan masih meluas. Agian kekayaan sumber pendapatan pada ketika itu menimbulkan ketidakpuasan hati kepada masyarakat, walaupun pada ketika itu taraf hidup mereka meningkat. Turun naik perniagaan pada ketika itu memberi kesan negatif kepada ramai orang. Individu tidak lagi boleh bergantung secara eksklusif ke atas inisiatif dan kebolehan sendiri untuk mengatasi keadaan yang menimpa diri mereka. Antara masalah yang boleh menyebabkan orang mencari penyelesaian lebih dari lingkungan sempit pemikiran ekonomi klasik ialah masa kerja buruh yang berpanjangan, keadaan kerja membahaya dan tidak sihat, kelebihan kuasa majikan dalam tawar-menawar dengan pekerja kebangkitan, perusahaan bermonopoli dan tidak jaminan keselamatan di masa tua. Kumpulan marginalis mempunyai 3 pendekatan yang menyerang tekanan masalah sosial dan ketiga-tiganya mengkaji prinsip ekonomi klasik. Pendekatan ini mempromosikan sosialisme, menonjol kesatuan kerja atau mendesak tindakan kerajaan supaya memperbaiki keadaan melalui regulasi ekonomi, meningkatkan penderaan dan pengagihan pendapatan. Kumpulan marginalis menentang ketiga-tiga penyelesaian. Marginalis menolak campur tangan kerajaan. Marginalis mengancam sosialisme dan cuba tidak menggalakkan kesatuan buruh. Kumpulan marginalis awal berpendapat bahawa ahli ekonomi klasik tersalah merumuskan bahawa sewa tanah ialah pendapatan, tidak bergaji, dan nilai pertukaran berasaskan masa buruh berkaitan proses pengeluaran. Doktrin utama kumpulan marginalis ialah untuk memperluaskan ke semua teori ekonomi prinsip marginal dan dibina oleh Ricardo melalui teori sewaannya. Pertama, kelakuannya ekonomi rasional. Marginalis mengendalikan orang ramai untuk bertindak secara rasional, mengimbangkan keseronokan dan kesakitan, mengukur utility suite, barang berbeza dan mengimbang keperluan sekarang dengan masa hadapan. Kedua, penekanan ke atas makroekonomi. Mengikut pendapat marginalis, peranan individu dan firma adalah sangat penting. Kumpulan marginalis tidak mengambil kira ekonomi agregat atau makroekonomi, tetapi menekankan kepada keputusan individu, keadaan pasaran untuk satu jenis barang, output firma spesifik dan lain-lain.
Ketiga, kegunaan kaedah abstrak dan didaktif. Majlis menolak kaedah sedarah dan menerima pendekatan analitika dan abstrak yang diterokai oleh Ricardo dan ahli klasiknya. Seterusnya, penekanan ke atas persaingan sempurna. Pada umumnya, asas analisis marginalis ialah andaian persaingan sempurna. Jadi harga berorientasikan permintaan bagi majlis awal permintaan menjadi tekanan utama penentu harga. Ahli ekonomi klasik menekankan kos pengeluaran sebagai penentu signifikan bagi nilai pertukaran. Sebaliknya, majlis paling awal mempunyai pandangan ekstrim iaitu cuma menekankan faktor permintaan dan tidak langsung mengambil kira faktor penawaran bagi nilai pertukaran. Penekanan ke atas utiliti subjektif mengikut majlis permintaan bergantung ke atas utiliti subjek, satu perkara subjektif dan fenomena psikologi. Kos pengeluaran merangkumi kerja yang berbosankan dan menguruskan perniagaan dan menambah wang untuk membentuk dana modal. Pendekatan keseimbangan, majlis percaya bahawa apabila berlaku kejutan, ekonomi umumnya cenderung kembali kepada keseimbangan. Terdapat pelbagai jenis model ekonomi dan matematik yang penting untuk digunakan dalam pengurusan objek dan proses ekonomi. Model ekonomi dan matematik dibahagikan kepada makroekonomi dan mikroekonomi bergantung pada tahap objek kawalan yang dimodelkan, dinamik yang mengencirikan perubahan dalam objek kawalan dari masa ke semasa, dan statik yang menggambarkan hubungan antara parameter yang berbeza penunjuk objek pada masa itu. Model diskret memaparkan keadaan objek kawalan pada titik tetap yang bersaingan dalam satu masa. Peniruan dipanggil model ekonomi dan matematik yang digunakan untuk memanipulasikan objek dan proses ekonomi terkawal menggunakan maklumat dan teknologi komputer. Typewriters matematik digunakan dalam model. Terdapat model pengatur cadangan ekonomi statistik, linear dan bukan linear, model metrik, model rangkaian, model faktor kumpulan, model faktor ekonomi dan matematik termasuk model yang dalam satu tangan termasuk kuasa ekonomi di mana keadaan objek ekonomi terus bergantung. Menurut kumpulan neoklasik, teori-teori pertumbuhan neoklasik mengaitkan pertumbuhan ekonomi kepada kewujudan dalam modal dan buruh. Neoklasik menekankan aspek permintaan dan penawaran dalam penentuan harga barang dan perkhidmatan berbanding marginalis awal yang hanya fokus kepada aspek permintaan. Menurut model Harold Doma, iaitu hasil gabungan dua orang ahli ekonomi pertumbuhan iaitu R.F. Harrod dan Edward Doma, pembentukan modal dan investasi perlu ada untuk mencapai kestabilan pertumbuhan. Mereka berpendapat bahawa semakin banyak modal dikeluarkan, semakin banyak barang dan perkhidmatan yang dapat dikeluarkan. Menurut John Gustav pula, peranan kerajaan dan bank pusat penting dalam mewujudkan kestabilan ekonomi. Schumpeter pula berpendapat bahawa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh usahawan. Kaum fisiokrasi percaya bahawa ekonomi berkait rapat dengan alam semula jadi. Menurut Francois Cousny, tokoh utama zaman fisiokrasi, Francois Cousny menekankan kepentingan sektor pertanian dan peranan pengusaha ladang ke petani sebagai penjana sumber kekayaan negara. And Robert Jacques Turgot pula berpendapat bahawa untuk tujuan pembangunan ekonomi, cukai secara langsung perlu dikenakan ke atas pemilik tanah. Merkantilisme adalah sistem ekonomi perdagangan yang berlangsung selama abad 16 hingga abad ke-18. Merkantilisme merupakan satu sistem ekonomi yang berkembang dengan dominan di England pada abad 17 ke-18. Merkantilisme sendiri berasal dari bahasa Inggeris, merchant yang bermaksud pedagang. Melalui sistem merkantilisme ini, sebuah negara berupaya untuk mengoptimalkan aktiviti perdagangan untuk mendapatkan keuntungan yang melimpah. Merkantilisme menggantikan sistem ekonomi feudal yang sebelumnya dianut di kawasan Eropah Barat. Jadi, kerajaan mempunyai kuasa untuk memperbadankan syarikat-syarikat perdagangan di bawah piagam diraja. Menerusi piagam diraja ini, setiap syarikat perdagangan negara induk mempunyai kelebihan dan monopoli perdagangan di tanah jajahan. Menurut pahaman merkantilisme, tiap negara yang berkeinginan untuk maju harus melakukan perdagangan dengan orang lain. Merkantilisme juga merupakan model kebajikan ekonomi dengan campur tangan pemerintah yang dominan serta politik kolonial yang ditujukan dengan neraca perdagangan luar negeri yang menguntungkan. Keperluan untuk melaksanakan dasar merkantilisme oleh British ini sebenarnya merupakan langkah pengukuhan kebergantungan Britain selaku negara induk dengan tanah jajahan untuk mendapatkan sumber tanah mentah seperti emas dan perak untuk keperluan sektor perindustrian. Seterusnya adalah ekonomi klasik atau ekonomi politik klasik. Ia adalah sekolah pemikiran dalam ekonomi yang berkembang, terutamanya di Britain pada akhir abad ke-18 dan awal hingga pertengahan abad ke-19. Pemikir utamanya dianggap sebagai Adam Smith, Jean-Baptiste dan David Ricardo. Ahli ekonomi ini menghasilkan teori ekonomi pasaran sebahagian daripada sistem pengaturan diri yang diatur oleh Undang-Undang Pengeluaran dan Pertukaran Semula Jadi. The Wealth of Nation karya Adam Smith pada tahun 1776 biasanya dianggap sebagai permulaan ekonomi klasik. Kesan daripada campur tangan kerajaan ini, sesebuah negara merkantilisme dapat memperoleh aliran emas dan perak ke dalam negaranya sebagai sumber pendapatan. Tambahan lagi, tumpuan terhadap ekspor ini juga meningkatkan hasil kekayaan negara menerusi spekulasi mata wang yang dapat menghasilkan lebihan kredit dalam transaksi pembayaran negara. Kerajaan perlu memainkan peranan penting untuk memastikan imbangan perdagangan negara dalam keadaan yang positif untuk menghasilkan lebihan perdagangan. Justru, kerajaan harus membentuk sistem perlindungan ekonomi domestik bagi mengatasi masalah persaingan import dari negara asing.
terdapat dua revolusi penting, iaitu revolusi sains dan revolusi industri. Konsep dan hukum yang diguna pakai sehingga sekarang adalah hukum pulangan berkurangan, hukum faedah berbanding, pendapat yang mengatakan pengguna adalah raja, kepentingan pengumpulan modal dan dalam pertumbuhan ekonomi. Seterusnya, ahli ekonomi klasik menekankan minat harmoni. Dengan mengejar minat individu sendiri, orang ramai dapat memenuhi kepentingan masyarakat. Sumbangan kepada kumpulan klasik melebihi kumpulan merkantilisme dan kumpulan fisiokrasi. Kumpulan kebajikan. Wilfredo Pareto dianggap sebagai pelopor analisis ekonomi kebajikan dalam bentuk dan dimensi yang baru. Kebajikan maksimum berlaku apabila tiada lagi sebarang perubahan yang menjadikan seorang individu better off atau yang lain worse off. Untuk mencapai Pareto optimality, kadar penggunaan marginal MRS perlu sama bagi kedua-dua pihak atau barangan. Menurut Arthur Cecil Pigot, that part of social welfare that can be brought directly or indirectly into relation with the measuring rod of money. Menurut Cecil Pigot, pihak kerajaan harus menyamakan kos marginal swasta dan sosial serta faedah marginal swasta dan sosial. Melalui pengenaan cukai yang dikaji semula, pemberian subsidi kepada sektor atau golongan yang berpatutan dan penguatkuasaan peraturan undang-undang. Kumpulan fikiran Sustainomics. Kumpulan fikiran ini menumpukan untuk mengikuti cabaran pembangunan lestari ataupun dikenali sebagai Sustainable Development Challenge. Kumpulan ini mewujudkan satu pendekatan yang membenarkan peningkatan dalam kualiti kehidupan dengan kadar penggunaan sumber yang kurang. Pengumpulan dasar perubahan iklim perlulah seiring dengan strategi pembangunan lestari. Selain itu, bagi negara-negara membangun, adaptasi adalah amat penting untuk mengelakkan kesan globalisasi dan perubahan iklim yang melampau. Dalam erti kata mudah, kumpulan fikiran Sustainomics menggunakan sumber-sumber yang sedia ada dengan kadar yang paling efisien untuk mengekalkan dan memanjangkan jangka hayat sumber-sumber yang sedia ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nahid dan saya akan teruskan slide pada hari ini dengan tajuk Kumpulan Chicago. Fasa moden kumpulan ini bermula pada 1946 apabila Milton Friedman menyertai Fakulti of Economy di University of Chicago. Bersama beliau, George Stigler yang menyertai University of Chicago pada 1948, kemudian dia telah mewujudkan identiti unik bagi kumpulan ini. Perspektif Chicago adalah merupakan variasi daripada neoklasik dan kumpulan ini juga dirujuk sebagai klasik baru. Idea Chicago diasaskan bertitik tolak daripada perkembangan aliran pemikiran ekonomi semenjak zaman Marshall yang menekankan kepada pembabitan kerajaan secara lebih aktif dalam ekonomi. Kebanyakan teori-teori pembangunan diterima pakai bersetuju hanya kerajaan saja mampu melaksanakan tanggungjawab menghapuskan kitaran kemiskinan, terutama di negara membangun, dan menekankan kerajaan perlu menggunakan dasar-dasar fiskal, kewangan dan pendapatan untuk menstabilkan ekonomi. Namun, perkembangan aliran-aliran pemikiran ini telah ditolak oleh Chicago. Chicago telah berjaya meletakkan keyakinan pihak tertentu terhadap idea mereka. Tenet utama kumpulan Chicago yang berkaitan dengan peranan kerajaan ekonomi ialah pembabitan terhad kerajaan, iaitu kerajaan kekal tidak cekap sebagai ejen mencapai objektif ekonomi yang hanya berupaya dilakukan oleh pihak swasta. Pegawai kerajaan lebih mengutamakan kepentingan peribadi atau politik berbanding kepentingan dan kebajikan orang ramai. Teknik kumpulan ini boleh dilihat dalam dua situasi. Yang pertama, menolak tindakan kerajaan untuk perkara seperti memberikan kemudahan pinjaman untuk firma yang hampir muflis, mengenakan kuota ke atas barangan import, peraturan atau akta tidak munasabah dalam bidang pekerjaan tertentu yang menyekat peluang kemasukan pekerja baru. Situasi yang kedua, menafikan hak kumpulan atau individu yang bergantung kepada pihak kerajaan untuk aspek seperti subsidi, peluang pekerjaan, peraturan dan akta perundangan khusus untuk membela nasib mereka. Ini akan berlaku sekiranya idea serta pandangan Chicago terus diterima pakai oleh pihak pemerintah. Aliran pemikiran Chicago masih berterusan hingga kini dan masih terlalu awal untuk membuat penilaian terhadap teknik yang akan memberi sumbangan berkekalan kepada ekonomi. Idea klasik baru ini telah bertapak dan berkembang pesat dalam kurikulum pengajian di universiti-universiti di Amerika Syarikat. Daripada ini, kita dapat lihat peranan kerajaan dalam memacu perkembangan ekonomi ditolak oleh kumpulan Chicago dan tidak relevan untuk diguna pakai.
Berbeza juga pula dengan kumpulan institusi, kumpulan pemikiran ekonomi ini daripada Amerika Syarikat yang bermula sekitar 1900 dan berterusan hingga kini. Pada akhir abad ke-19, pencapaian kapitalisme Amerika Syarikat (US) dalam tempoh di antara Civil War dan World War I sangat memberangsangkan, iaitu ekonomi yang pesat. Namun demikian, taraf kehidupan dan kebajikan sebahagian daripada besar pekerja terus merosot didorong oleh tiada jaminan pekerjaan dan kurangnya peraturan berkaitan kesihatan dan keselamatan. Iklim politik dan ekonomi di Amerika pada akhir abad ke-19 telah mendorong kebanyakan ahli ekonomi mempersoalkan kerelevanan andaian dan rumusan kumpulan neoklasik. Tumpuan terarah kepada isu monopoli, perniagaan, kemiskinan, kemelesetan ekonomi dan pembaziran serta kebajikan pekerja yang tidak terbela. Dua kaedah yang diiktiraf pada masa tersebut untuk mencapai perubahan sosial adalah dengan menyusun semula masyarakat berdasarkan sistem sosialis dan melakukan reformasi sosial menerusi campur tangan kerajaan dalam ekonomi. Kumpulan institusi relevan dan digunakan untuk dikaitkan dengan peranan kerajaan dalam memacu perkembangan ekonomi. Teknik utama yang dapat dikaitkan adalah penolakan idea keseimbangan normal, iaitu kumpulan ini menekankan prinsip circular causation atau perubahan kumulatif dalam mencapai matlamat-matlamat ekonomi dan sosial. Maladjustment seperti inflasi, pengangguran dan bisnes selam adalah sesuatu yang normal dalam ekonomi. Kumpulan institusi yakin kawalan kerajaan secara kolektif diperlukan untuk memperbaiki dan mengatasi kekurangan dan maladjustment dalam sistem ekonomi. Seterusnya, percanggahan dalam minat dan cita rasa, iaitu kumpulan institusi telah mengenal pasti wujud perbezaan ketara dalam kepentingan manusia. Kerajaan yang neutral diperlukan untuk menyelesaikan percanggahan minat dan cita rasa ini. Reformasi demokratik dan liberal diperlukan untuk memastikan pengagihan pendapatan dan kekayaan negara secara lebih adil dapat dilaksanakan. Sistem pasaran bebas dikritik sebagai punca ketidakadilan kebajikan sosial. Kumpulan ini menyokong peranan kerajaan yang lebih menyeluruh dalam aktiviti ekonomi dan sosial. Kumpulan institusi menekankan bahawa ekonomi perlu dilihat dan dianalisis secara keseluruhan sebagai sebahagian daripada proses evolusi dan sebagai satu institusi. Institusi turut mempromosi gerakan reformasi yang secara efektif berjaya mengikis ketidakadilan dalam sistem kapitalisme. Idea pembaharuan yang didokong dan disokong oleh institusi kekal hingga hari ini. Di antara legasi idea institusi adalah matlamat perancangan ekonomi negara bagi mencapai objektif seperti guna tenaga penuh, persaingan antarabangsa dan pemeliharaan conservation, pelindungan undang-undang untuk kesatuan, insurans sosial dan peraturan upah dan tempoh kerja maksimum. Sumbangan berkekalan kumpulan institusi juga terdapat dalam bidang seperti labour relation, law and economics and industry organisation. Daripada ini, kita dapat lihat kumpulan institusi relevan untuk dikaitkan bersama peranan kerajaan dalam memacu perkembangan ekonomi. Sekian daripada saya.